kadang-kadang dia tengok ayah dia sembahyang. Ayah dia sembahyang, mak dia sembahyang. Dan kita akan tengok budak ni umur 3 tahun, 4 tahun, dia 2 rakaat sujud. 2 tahun, 2 rakaat sujud. Walaupun tak kira. Nanti orang berdiri dulu, dia sujud. Ada orang. Maksudnya dia pernah tengok orang sembahyang. Yang ni 7 tahun dan kedua, dhabit tadi. Dhabit tu dia dhabit ni. Dhabit ni dia macam dia kaedah tetapi bab yang tertentu. Kaedah untuk kita memahami dan mengenali bahawa kanak-kanak ini telah sampai masa untuk diberikan arah. Sebab itu dhabit dalam bahasa Arab kalau kata ni untuk orang mengaji. Kalau orang nak tulis makna dhabit. Dhabit ni maknanya adalah amrun kulli. Yadhabitu fi babin wahid. Jadi perkara yang bersifat ataupun satu kaedah yang bersifat universal, yang bersifat menyeluruh, tetapi dia digunakan pada satu bab. Jadi orang ini kalau nak nikah
apa ni 30, tu memang lagi lah. Di rumah dia dah 23 waktu tu. Macam biasa dah. Baik. Jadi di sini kita dah faham tadi makna tamyiz, dan kemudian kita dah faham makna 7 tahun tadi. Maka suruhan tadi disuruh dalam hadis disebut muru auladakum bis salati ibna sab'i sinin. Suruh anak-anak kamu sembahyang, kata Rasulullah, pada umur anak kamu 7 tahun. 7 tahun tadi maksudnya 7 tahun dan tamyiz. Maknanya. Baik, suruh saja makna ayah pukul. Kalau tak sembahyang, walid tibai. Kalau tak sembahyang, papa tidak masukkan kau. Dia kalau papa dia kena lain sikit. Dia tak pukul lah itu, papa tak akan warisi syarikat papa ni. Tiba. Kalau tak sembahyang, pukul bapak itu. Baru dikira melaksanakan tanggungjawab. Kalau tidak, tak dikira tanggungjawab. Hanya sekat gerak anak saja, suruh bangun tidur, bangun abang, sembahyang, subuh. Tak bangun, tak apalah, timak suruh dah. Aku suka hang lah, nak eding tak apa pun awak tu. Jangan salli wa illa qarabtu. Ini kita bisa. Boleh? Umur 10 tahun, kalau tak sembahyang juga, maka barulah dipukul. Pukul tu pula, kena tengok balik. Pukul yang macam mana yang dibenarkan dalam syarak? Pukul yang tidak menyebabkan berlakunya kecacatan ataupun berlakunya kerosakan pada anggota tubuh, atau berlakunya luka yang parah. Tamam? Jadi dipanggil darbun ghairu mubarrah atau mubarrih. Jadi pukulan yang tidak boleh menyebabkan cacat pada anggota, dan pukul yang sampai tidak menyebabkan berlaku luka parah. Dan jangan dipukul di tempat yang sensitif, di kepala, di dada, di mana lagi, di tempat-tempat di perut dan seumpamanya, di muka, itu tidak boleh dibenarkan. Itu hukumnya haram. Hantar kepada mak ayah. Mak ayah pun haram, cikgu lebih lagi haram. Guru lebih lagi haram untuk kita lakukan macam itu. Sebab tu saya pesan, guru disiplin ke tak disiplin ke, kalau kata dengan muka anak-anak murid, kena hati. Muka ni bukan sebab dia bukan anak kita, dia anak kita saja. Ada siapa pun tidak boleh dengan muka. Seorang sahabat Nabi memukul hamba di wajah. Lalu Nabi SAW mengatakan bahawa Inna Allah Ta'ala khalaqa Adam ala suratihi. Suratihi tadi ini, ha tu kembali kepada mana ulama khilaf. Dan sebagian ulama kata ala surati Adam. Allah Ta'ala menjadikan Nabi Allah Adam ala surati Adam, dengan surah gambaran yang begini. Muka dia macam ni di sini. Kamu pergi pukul muka tadi, ini tempat yang mulia. Ada wajhun, dinamakan wajh, limu wajahatin nas, untuk kita berdepan dengan muka orang. Itu kita dipanggil wajh. Wajhun ni kerana muwajah, kerana berdepan kita dengan orang ketika berbicara. Jangan dipukul muka. Hukumnya haram hukum. Dan masalah pukul pula, pukul anak kita tadi, pukul yang tidak boleh menyebabkan kerosakan pada anggota tubuh tersebut ataupun kecacatan, kan? Dan juga tidak akan menyebabkan berlakunya luka parah. Jadi kalau kata pukulan tadi pula perlu dilihat semula. Kalau budak ni dipukul dan dia akan dengar cakap, ni insya-Allah tak ada masalah. Dan pukulannya pula pukulan hanya untuk mengajar saja. Walau dengan qalam, walau dengan bidarbi al-qalam, walaupun dengan pen saja, pukul dengan pen, ataupun dengan kayu siwak. Ambil kayu siwak, tibai anak kita dengan kayu siwak. Kayu siwak, ya, tibai. Masuk sembahyang, budak ni, buat itu takut dah anak tu. Tengok, pak tak pernah buat, dia buat macam tu dah anak takut. Hidup boboy. Itu tahu sampai ke sudah tak layak. Tapi kena suruh ni dia macam iklan energizer, iklan energizer dalam TV, bukan energizer ever ready. Pasal
Iklan Everready. Dulu ni keluarkan TV tiap-tiap hari. Tak Everready. Lepas tu dia buat keluar apa ni, menentang kucing lari, jadi bateri. Ingat lagi kan? Lah ni ada lagi iklan Everready. Tak ada lah. Everready pun tak buat iklan dah. Tapi kalau pergi ke kedai, semua tanya Everready. Tapi nak hak yang RM1 ni. Rupanya bukan Everready, dia nak bateri. Dia nak bateri, tapi dah dapat Everready. Everready dah. Everready faham terus dah. Maksudnya dipanggil ismun ala ghalabah. Ismun ala ghalabah. Dah termenang dah, kalah dah nama-nama bateri lain. Nama Everready. Padahal pergi ambil bateri everyday. RM1 3. Everyday. Pakai 2 kali habis bateri tu. Tapi dia nak tak Everready juga disebut. Macam tu juga. Iklan ubat gigi Colgate. Pi mana pun Colgate. Dah kena ambil Dali. Tu tak tahan. Tak pun ambil ubat gigi Sufi. Tapi dia nak Colgate. Colgate ada Colgate. Colgate yang dia maksudkan tadi adalah ubat gigi. Dia bukan nak Colgate tu sendiri. Dia nak ubat gigi. Maka dia menang nama tu. Faham? Kenapa jadi macam tu? Karena diulang-ulang iklan tadi sampai orang dah jadi mangli dengan iklan tu dan sebut nama. Macam tu juga disuruh semayang kepada anak-anak. Bayang umur 7 tahun sampai 10 tahun disuruh. Takkan dia tak semayang. Melainkan dia ni memang benak betul ya. Benak, tak ada orang lah. Ini memang ajaib dia budak ni. Suruh sampai 3 tahun, 4 tahun suruh. Tetap tak semayang juga. Kita kena tengok balik. Ini mungkin kau. Tapi tak ada bulu. Jadi suruhan tadi hikmah dia begitu. Nabi suruh. Kena pukul tak? Pukul umur 10. Kalau tak semayang juga. Lepas tu kalau umur 20, tak usah duk main cerita lah dekat tok guru mana pun. Anak saya ni tak mau semayang. Kena tanya balik. Dulu suruh semayang. Dulu suruh cara betul ke tak? Tu masalah. Main umur 20, 30 tak semayang bawah tak? Anak saya ni dulu mengaji sekolah agama. Tapi lah ni tinggal semayang. Jadi dulu mengaji sekolah agama, lah ni tinggal semayang. Tak mau semayang. Lepas dia kerja apa semua, tak mau semayang. Ya, mungkin kerana nafsu dia. Tapi kalau kita tanya balik, mesti ada masalah lain. Masalah dia, cara suruhan kita dulu pun tak kena. Dan di sekolah pula, waktu duduk di asrama, pun tidak ditekankan dengan pendekanan yang sepatutnya untuk anak kita solat. Dan kemudian anak-anak kita solat pula, kita tak sebut kepada dia tentang keindahan agama Allah Ta'ala. Tak dicerita tentang Rasulullah SAW. Karena itu anak kita sembahyang, dia rasa macam satu tanggungjawab besar kepada dia. Dan ini adalah satu taklifan yang berat, yang kemudian dia kata, dia tidak mampu lakukan. Itu kena, kata para ulama, nanti kita akan sebut dalam ni, apa dia teknik ataupun cara yang digunakan oleh para masyayikh yang terdahulu untuk mendidik anak-anak dengan apa ni, perkara-perkara yang berkait dengan saya sebenarnya pasal serabut di belakang ni dekat mimbar yang jalan ni ada kelah. Saya memang serabut. Kalau boleh habaq kat mereka, mereka pergi duduk lagi tak. Tak pun mereka pergi dengan bagi tempat depan mata saya. Mereka pun menyembah duduk kat belakang. Saya tahu hari ni ada 5 program di masjid. Betul tak? 5 program. Sembang tak apa, tapi sembang pergi jauh sikit daripada mata kita. Saya sambung balik. Tamyiz dengan apa? Dengan 7 tahun umur. Dan kemudian kita cerita pasal pukul. Pukul ni apa ni Allah SWT. Dia kena tengok keadaan. Sama ada pukulan tadi dipukul. Kalau pukulan tadi akan menyebabkan kanak-kanak tadi akan berubah dan jadi baik, maka elok untuk orang panggil apa diberikan pukulan tersebut. Tapi syarat pukulan tadi tidak akan menyebabkan berlaku kerosakan pada tubuh yang kita sebutkan ataupun kecacatan yang
akan berlaku kepada kanak-kanak tersebut. Yang kedua, kalau dipukul dan budak tadi tetap tidak akan, malah dia akan lari pula daripada ibu dan ayah. Dia akan lari. Maka macam mana keadaan anak-anak yang macam ni? Maka kata ulama, kalau dipukul dia akan berubah dan dia akan lari. Maka sebaiknya dielakkan daripada pukul. Bukan sebaiknya, tak maaf. Tidak dipukul terus. Jadi ditinggalkan terus pukul, hanya memberikan nasihat. Jadi kita tengok balik keadaan anak tersebut. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawa para ulama memahami nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW bukan dengan literal. Tidak hanya dibaca saja kemudian dipaham dan kemudian ditatbikkan tapi tanpa melihat kepada kondisi. Maka kena pati balik. Bila Nabi sebut dalam hadis, muru auladakum bis-salati ibna sab'i sinin wadribuhum ibna 10 sinin. Suruh anak kamu semayang pada umur mereka 7 tahun dan pukul ketika umurnya 10 tahun. Jadi pukul tadi macam mana? Dengan syarat yang kita sebutkan. Kalau kata anak tadi akan lari dan tidak akan dengar cakap selepas itu dan akan semakin liar, maka tidak dipukul. Jangan dipukul. Hanya memberikan nasihat sahaja walaupun dia tidak sembahyang. Walaupun dia tidak sembahyang. Wa ba'du fatta'dibu lis-sibyani min awwal an-nashwi atamma asy-syani. Dan selepas mengucapkan pujian dan selawat, maka saya mengatakan bahawa mendidik kanak-kanak itu bermula daripada permulaan tamyiznya itu adalah merupakan sesempurna perkara. Jadi tadi yang kita baca dalam hadis bis-salah dengan sembahyang, kata ulama termasuk sekali suruhan dan diancam dengan pukul tadi bagi perkara berkaitan dengan puasa. Puasa bersama pula. Ada sebahagian orang dia kata, sebahagian penceramah kata, ya Nabi suruh semayang saja bukan puasa. Dia kata puasa tak puasa tak payah. Ini daripada yang lebih daripada para fuqaha tadi. Jadi tak boleh macam tu. Yang boleh, yang betulnya apa dia? Puasa juga wajib disuruh, dan kalau tidak puasa pada umur 7 tahun maka diberi juga dengan tahdid tadi. Puasa sum wa illa darabtu. Puasa kalau tidak saya pukul. Kalau tidak ayah pukul kamu. Umur 7 tahun. Ada kena puasa. Bukan hanya sembahyang saja, no? Puasa juga disuruh kata ulama seperti yang disebutkan oleh Sahih Fathil min awalin nashwi. Ini bermula daripada tamyiz. Dari tamyiz di sini, adakah sama dengan tamyiz yang kita bicara masalah solat di umur 7 tahun? Tak, kata sebagian masyayikh di sini dengan makna ketika anak tadi sudah mencapai umur tamyiz, yaitu dia boleh makan sendiri, minum sendiri, basuh berak sendiri, walau umurnya tidak lagi sampai 7 tahun, maka boleh dah untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak dengan didikan agama. Ini yang disebutkan ataupun yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan bahawa Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat yang disebutkan oleh tabi'i jalil Amr bin Shu'aib radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, kana al-ghulamu idza afsaha min bani Abd al-Muttalib 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayata 7 marrat. Anak-anak keluarga Bani Abdul Muttalib. Bani Abdul Muttalib adalah Bani Hashim. Keluarga Bani Hashim dari keluarga Rasulullah. Kalau kata mereka telah boleh untuk fasih bercakap, maksudnya ini maksudnya umurnya telah tamyiz. Maka diajarkan oleh Nabi kepada mereka dibacakan ayat ini 7 kali. Ayatnya apa? Ayatnya alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada walam yakun lahu syarikun fil mulki walam yakun lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Surah Al-Isra ayat 111. Dibaca ayat ini, dibacakan kepada anak-anak. Kenapa? Dalam ayat ini diceritakan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diajarkan anak dengan tauhid. Diajarkan anak untuk
membesarkan Allah Azza wa Jalla. Tamam? Sebab tu kata Al-Imam, kata Sayyidina Jundub Ibnu Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Jundub mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanu hazawirah. Hazawirah ni maksudnya yang anak-anak muda masa tu. Ini bukan budak kecil lah ni, ini dah anak muda dah waktu tu. Maka kata Sayyidina Jundub, fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Quran. Kami mengaji iman sebelum kami mengaji Al-Quran. Fazdadna bihi iman. Maka setelah itu kami mengaji Quran, tambah lagi iman kami. Nah, setelah mengaji Quran, ini tambah iman kami. Maksudnya mengaji tauhid dulu, nah, dan kemudian baru mengaji Al-Quran. Jadi maksudnya pada mengaji Quran ini mengaji tentang hukum hakam dalam Al-Quran. Bukan hafal Quran. Karena hafal Quran bermula pada awal umur. Jadi pada permulaan ketika anak tadi telah fasih dan boleh untuk berbicara dan juga boleh untuk menghafal, maka dihafalkan anak tadi dengan Al-Quran. Ini yang dilakukan oleh para sahabat yang terdahulu di zaman mereka. Dan ini al-khairu summa al-khairu fi ittiba'i man salaf. Yang terbaik adalah mengikuti jalan orang-orang yang terdahulu. Bagaimana mereka mendidik anak-anak pada ketika tersebut. Semalam saya di pondok, bila bicara berkenaan dengan pendidikan kanak-kanak ni, terbaca dalam satu tulisan dalam Facebook, dia kata sekolah-sekolah di Jepun lebih mementingkan tempat permainan yang banyak. Sekolah-sekolah kita pula, dia kata berjaduk kalut, budak mana yang boleh baca dulu mau kata. Dia kata tulisan ni sebenarnya tulisan nak poli pendidikan kita di Malaysia. Dan lebih berbangga dengan Jepun. Hak tulis tu pun, dia tahu orang kok belah apa ni tu cakap tokun tu. Jadi dia buat kemah macam dengan dia apa Jepun juga. Tak duduk Jepun pun, tapi dia panggil apa? Dia terlalu terujak dengan sistem tempat main dan sebagainya. Dia kata kerana ini akan memberikan kegembiraan kepada kanak-kanak. Dia tak ada masalah buat yang tu. Ya budak-budak kena main. Jadi mak ada hari main pun. Dan sehingga disebut dalam sejarah ini diceritakan bahawa antara sejarah kenapa para sahabat pada zaman dahulu mereka tidak mempunyai kutak pada zaman dahulu cuti pada hari Rabu, Khamis dan Jumaat. Dulu kutak zaman dulu cuti pada hari Rabu, Khamis dan Jumaat. Rabu, Khamis, Jumaat. Ini disebutkan dalam sirah, diceritakan oleh Al-Allamah Abdul Hayy Kattani Al-Maghribi dalam kitabnya yang beliau telah mengambil daripada Al-Ustaz Al-Kabir Al-Syekh Mukhtar Al-Kunti rahimahullahu ta'ala, ketika ditanya tentang aslu fi tarkil muallim lis-sabi ay ijazah qira'at al-khamis wal arbi'a wal jum'ah, arbi'a wal khamis wal jum'ah. Boleh baca arbi'a, boleh baca arbu'a, arbi'a boleh, arbu'a boleh. Arbu'a maksudnya hari Rabu. 3 hari, Rabu, Khamis, Jumaat. Dia cuti 3 hari. Seronok kalau abang dah jago. Kalau abang kat sekolah ni kutak untuk hafal Quran. Jadi ditanya asal dari mana ambil cuti 3 hari. Hari 3 ni, maksudnya hari ni bukan cuti untuk hafalan saja. Maksudnya mungkin diulang balik hafalan itu lain. Atau ada pengajian yang lain, itu lain. Ataupun dibagi dia pemain, ada aktiviti dan seumpama. Dari mana dia ambil ni? Katanya disebutkan kata sebelum pemerintahan Sayyidina Umar, innama yuqri'ur rajul ibnatahu wa aqahu as-saghir wa ya'khudhu al-kabir 'an al-kabir mufahamatan li sayalani adhani. Sebelum zaman Sayyidina Umar, kanak-kanak akan mengaji dengan ibu dan ayah mereka ataupun dengan saudara-saudara mereka di rumah. Dan orang yang besar pula pakat pergi mengaji dengan orang yang besar, tak pegang kitab apa. Sebab apa? Sebab lisayalani uqulihim, kerana cerdiknya mereka dan tak perlu kepada pemisah. Hafal terus. Malam hari ni ramai kita tengok macam tu. Boleh ingat. Ambil jalan main kelas untuk berbual tu. Imam Syafi'i masuk habis semua ni dan balik. Dia tunggu nak tapis je. Mana tu tak boleh. Dia
Jadi apa ni, zaman begitu zaman itu. Sehinggalah setelah itu berlaku futuhat ataupun pembukaan negara Islam yang besar, dan kemudian ramai yang masuk di kalangan ajim dan ahli bawadi, orang-orang kampung dan juga ajam, orang-orang yang bukan Arab masuk Islam ramai. Maka ramailah kanak-kanak pada waktu tersebut. Maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengarahkan pada ketika tersebut untuk membina buyutu at-ta'lim atau makatib ataupun kutak. Kutak ni macam sekolah rendah lah tadika untuk kanak-kanak hafal Quran. Jadi dibina buyutul kutak atau makatib. Maka dilantik orang untuk mengajarkan kanak-kanak, dipanggil muaddib. Dipanggil muaddib untuk mengajarkan anak-anak dengan ilmu Al-Quran dan juga menghafalkan Al-Quran dan mengajarkan mereka adab. Dan kemudian mereka ni biasanya akan membaca Al-Quran dan mengulang bacaan tadi dan hafalan selama seminggu. Satu hari ketika mana Sayyidina Umar balik daripada peperangan, dan perang tadi balik pada ketika hari Rabu, sampai saja di Madinah pada ketika tersebut, yang menyambut Sayyidina Umar pada waktu itu adalah kanak-kanak ini. Abu Bakar keluar daripada kutak, disambut Sayyidina Umar di sempadan honor dengan kepulangan Sayyidina Umar dan ahli tentera semuanya pada waktu itu pulang daripada perang. Maka mereka pergi sambut dan mereka duduk pula dengan Sayyidina Umar sampai ke hari Khamis. Sayyidina Umar duduk di masjid, sembang, budak-budak pun ramai duduk. Ini kalau salah kalau ada orang kata orang takut dengan Sayyidina Umar. Lepas tu kalau baca dalam kitab, Sayyidina Umar kalau budak-budak tak tidur. Ibu-ibu zaman dulu kalau anak dia tangguk-tangguk tak tidur, duk bagi tidur tak tidur juga, duk teriak dia akan sebut apa? Panggil Sayyidina Umar lagi. Senyap tu budak. Hai, kata punya takut, budak pun takut dengan budak, bukan budak. Jin yang kacau budak. Jadi mak ni sebenarnya dia nak halau jin tu. Dia tak panggil Sayyidina Umar ni pun tak. Oh, lari tu jin. Dengar nama Sayyidina Umar je dah lari. Ini ajib dan juga agungnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan kanak-kanak ni main duduk keliling Sayyidina Umar, sembang dengan Sayyidina Umar. Betul. Dan Sayyidina Umar melayan mereka dengan sangat seronok. Dan Sayyidina Umar bila mana melihat anak-anak tadi duduk dengan dia daripada petang Rabu sampai ke hari Khamis, kemudian hari Jumaat dah memang biasanya cuti. Maka Sayyidina Umar pun kata, selepas ni bagi cuti kepada mereka pada hari Rabu dan hari Khamis, kerana mereka telah melayan aku dan datang sembang dengan aku pada hari Rabu dan hari Khamis. Dan campur kali dengan Jumaat, jadi 3 hari. Kena bagi mereka lihat. Dan kata sebagian ulama, wada'a ala man 'attala hadhihi sunnah. Dan Sayyidina Umar doa pula, siapa yang tak ambil sunnah ni tak akan dia. Okeylah. Jadi tahfiz bolehlah try beramai doa ni. Insya-Allah budak-budak tahfiz Khamis sodak lah. Rabu Khamis tak payah hafal. Dia kata ni budak kutak, hak tahfiz tadi umur 13 dah. Ni bukan kutak lagi. Jadi boleh jadi juga. Jadi betul juga kat guru tahfiz tadi. Dia kata kalau tak hafal doa Rabu Khamis, rebak budak-budak ni. Tak hafal dah mereka. Dia kata ya boleh juga jadi. Kenapa? Kerana yang didoa oleh Sayyidina Umar kepada kutak, kepada budak-budak ni. Jadi saya baca banyak kali dah benda ni sebenarnya. Tapi di kutak saya sendiri pun tidak dilaksanakan lagi. Jadi saya akan ulang balik, saya akan sebut balik kepada guru-guru kutak nanti di Zawiyah, di pondok saya. Sebab kami di pondok saya pun ada kutak untuk kanak-kanak kecil bermula umur 4 tahun sampai umur 12 tahun. Jadi mereka ni hafal Quran dan hafal matan-matan ilmu. Dan sungguh alhamdulillah berjaya budak-budak kita ni. Bukan tak boleh. Umur 5 tahun dah hafal Tuhfatul Atfal. Matan tajwid. Sarap. Berapa baik? Matan Tuhfatul Atfal. Berapa baik? Apa ni Wildan? Kerana 50 lebih. 50 lebih baik. Baik ni rangkap syair. Kemudian hafal Aqidatul Awam. Kerana 57 baik. Jadi daripada ada 100 baik dah dalam kepala dia. Dan kemudian sekarang tengah menghafal Burdah Al-Imam Al-Busiri. Burdah Imam Busiri 161 baik. 161 baik. Dan ada 2-3 orang dah khatam Burdah Al-Imam Al-Busiri dihafal. Termasuk dengan Aqidatul Awam dan juga Tuhfatul Atfal. Habis ni mereka akan hafal pula Al-Ajurumiyah.
Sampai nanti akan masuk kepada Alfiyah Ibnu Malik. Maknanya sebelum umur mereka 18 tahun, 17 tahun insya-Allah akan khatam Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait. Alfiyah akan hafal sebelum dia masuk ke aliyah. Tingkat aliyah seperti santri yang ada sekarang di Zawiya, di pondok saya. Jadi apa ni, hafal, boleh hafal sudah, bukan hafal Quran saja. Dia hafal kalimatan, tapi cuma syarat tak boleh duduk di pondok. Dia kena balik rumah. Nah, kena balik rumah. Jadi mak ayah kena main duduk di Kedu lah. Kalau kata hak duduk jauh-jauh kena main pindah di Kedu. Ada dua orang dua keluarga yang pindah main duduk di Kedu. Terutama keluarga pakcik saya sendiri yang duduk di Langkawi dan balik pindah ke Kedu. Mata-mata untuk masukkan anak dia ke Kutak Zawiya. Kemudian ada seorang abang ni daripada dia orang Johor, kemudian duduk di Bukit Selambau. Dulu ni berulang daripada Bukit Selambau pergi ke Kedu setahun. Tiap-tiap hari. Bukit Selambau Kedu 2 jam. Pagi pukul 5 pagi dah keluar, ke 7 sampai dah di Kedu. Hantar anak setiap hari. Selama 1 tahun. Sebelum anak dia yang ambil SPM tu habis. Ni anak dia SPM dah habis, pindah duduk di Kedu. Saya suruh dia pindah duduk Kedu, kata tahu lah. Dia kata insya-Allah. Dan dia pindah dah duduk di Kedu. Kenapa saya tak bagi ada asrama? Amailah pakai duk main abang kata ada asrama lah. Kalau ada asrama kami hantar dah anak. Seronok. Dia lepas anak dia kat kita. Mereka dia ada seronok ada asrama. Mereka kita nak suruh kita jaga anak dia. Kamu lah jaga anak kamu waktu kecil itu. Umur sebelum 7 tahun tak sesuai anak tadi duduk di asrama. Dan sebelum 13 tahun. Sebenarnya sebelum 13 tahun anak tak sesuai duduk asrama. Tak sesuai duduk seronok sangat lah. Kita bukan Imam Nawawi. Mak ayah jangan duduk rasa macam nak kemah sangat. Jadi saya pesan kepada ibu ayah semua. Dia duduk rasa macam dia tu anak dia nak jadi Imam Nawawi. Dia bukan Syaraf pun. Imam Nawawi namanya Yahya bin Syaraf. Kamu bukan Syaraf. Kamu bukan ibu dan ayah Imam Nawawi. Nak bagi anak saya nak bagi jadi Imam Syafi'i. Kamu bukan ayah Imam Syafi'i. Itu je kena ingat. Kamu Pak PI. Ni dah anak nak boleh jadi gamil lagi. Dia pun tak tahu apa. Sedar diri kita. Jadi sepatutnya anak umur sebelum 7 tahun dan ke atas sebelum 13 tahun adalah tempoh dengan mak ayah. Tempoh dia dengan mak ayah. Kenapa? Dan ini adalah kajian yang dibuat. Dan satu sekolah-sekolah kita, kebanyakannya anak-anak masuk ke asrama umur 13 tahun. Dia kajian. Karena umur 13 tahun budak dah boleh digari. Sebelum 13 tahun, ibu ayah jangan pelik nanti anak tu akan benci dengan agama. Jadi tak mau dah lepas ni. Dia hanya menghabiskan program yang dia ikuti tadi kerana dia anggap tu program daripada mak dia dan ayah dia yang kerana menginginkan dan memenuhkan keinginan mak dan ayah dia. Saya hanya memenuhkan keinginan mak ayah. Saya selesaikan. Habis. Tapi saya tak mau dah lepas. Selesai. Saya nak kerja. Di live. Betul. Saya nak pakai cap. Saya nak pergi duduk di kedai KFC. Tapi saya hafiz Al-Quran. Saya nak kerja lah. Saya tak mau dah mengaji agama. Sebab apa? Saya dah perit dah dengan kehidupan. Amboi, baru 13 tahun. Baru 16, 17 tahun. Baru 18 tahun. Dah perit dah dengan kehidupan. Amboi. Nampak tak? Kenapa jadi macam tu? Karena kadang-kadang anak-anak dipaksa dengan keinginan ibu dan ayah. Waktu tu anak sepatutnya duduk dengan ibu dan ayah. Umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Duduk dengan mak ayah. Pulang pergi sekolah. Walaupun hafalan mungkin tak banyak macam tahfiz. Tapi dia boleh hafal dengan kegembiraan. Kenapa? Kerana setiap hari jumpa mak ayah. Dan balik dia boleh tengok handset. Itu yang boleh seronok. Dia ada handset ke depan. Tapi mak ayah boleh kawal waktu tu. Mak ayah boleh kata handset cakap 2 jam saja. 1 jam saja. Quran hafal tak lagi. Matan hafal tak lagi. Ulang tak dulu dekat mak. Baru mak tahu hafal Quran macam mana. Ni mak duk marah dekat cikgu tahfiz. Anak saya kenapa tak habis Quran lagi? Mak haram tak hafal pun. Anak saya kenapa tak habis lagi ni? Berapa tahun dah anak saya duduk sini? Ustaz buat apa ni? Ustaz pula salah. Dia tak tanya anak dia hafal macam mana. Dan dia tak pernah tengok pun hafal Quran tu macam mana. Ni pesanan pada mak ayah yang banyak macam tu. Yang selalu kawan-kawan saya yang buka tahfiz. Pondok saya bukan tahfiz. Tapi makcik-makcik kalau main pondok saya, tahfiz ni bukan lama mana dah. Bukan tahfiz. Di pondok.
Ni anak-anak tahfiz ni tau. Anak tahfiz. Pondok saya pondok bukan tahfiz. Ada kutak, ya, tempat hafal Quran tapi bukan tahfiz. Kutak tempat dia bukan hanya untuk hafal Quran saja, sekali dengan hafal matan. Ya, dan juga akan mengaji tak kitab. Selepas mana mereka dah sampai umur yang sepatutnya mereka mengaji. Buaya semua kena ambil perhatian benda-benda yang macam tu. Ramai kadang-kadang kita terlalu obses dengan melihat proses-proses pembinaan orang tu bukan kita. Kita terlalu teruja. Dan kita terlalu nak tiru orang. Tak apalah. Anak nak jadi hafiz dan seumpamanya nak jadi penghafal Al-Quran, dan ni akan dapat syafaat yang besar dan kebaikan yang besar kepada ibu dan ayah, sehingga dipakaikan nanti di akhirat kepada ibu dan ayah yang anaknya hafal Quran dengan taj, dengan mahkota daripada cahaya. Yang mahkota tadi kalau duduk di dunia, maka akan tertutup cahaya matahari. Cerahnya cahaya tadi kepada mak ayah yang anaknya hafal Quran. Sonok tak? Sonok. Tapi kena tahu cara macam mana orang-orang terdahulu mereka mendidik dan memberikan pendidikan kepada anak-anak. Ramai juga ada mak ayah yang kena main lupa dengan saya. Mak kat saya, anak saya ni umur lah ni 4 tahun. Saya duk cadang umur 7 tahun nanti nak hantar pergi duduk pondok. Boy. Siapa saya duduk Kuala Lumpur lah. Minggu-minggu, bulan-bulan saya main tengok. Jangan macam ni. Kamu telah mengorbankan masa kasih sayang anak tadi dengan kamu hanya semata-mata dengan keinginan. Anak itulah sekali tak jadi apa. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali yang Allah Ta'ala rahmati. Anak itu jadi. Jangan terlalu obses baca cerita para ulama terdahulu. Dan kita nak tatbikkan ataupun nak turunkan hukuman tadi kepada anak kita. Tak, jangan. Saya pesan sungguh-sungguh ni. Nenek-nenek, ibu-ibu, ayah-ayah, tok-wan, kena ambil perhatian. Saya dulu pernah ada perasaan tu. Anak saya umur 3 tahun waktu tu di Mesir. Umur 4 tahun saya dengar para ulama dulu baca yang tak anak hafal Quran semua. Saya tanya dekat guru saya, Maulana Syekh Ahmad Nabul. Saya tanya Maulana, ada seorang dalam TikTok dia kata Maulana ni bukan untuk orang yang tabligh saja kan Maulana. Dia tak arti apa ni. Dia tanya tu pun. Dia bukan tanya dia macam nak oli. Ada kata Maulana untuk tabligh saja. Ini macam nak Maulana Syekh Ali Jum'ah pula. Maulana ni maksudnya Maulana, maksudnya tuan kami, tuanku. Kata kepada raja pun kalau cakap Arab dengan dia Maulana, dia Maulai, sebut gitu. Boleh, tak ada masalah. Habis tu tuanku pun keluar 3 hari juga macam tu kan. Maulana tu gelaran yang disebut kepada orang yang mulia. Dia sebut. Baik. Jadi saya tanya Maulana, boleh tak kalau saya nak hantar anak saya, ada tak ustaz di Qahirah, waktu tu saya di Mesir. Ustaz di Qahirah ni yang ada terima budak-budak umur 3 tahun, 4 tahun. Saya kata, nak buat apa? Kamu nak buat apa? Kamu nak bunuh anak kamu dengan waktu kecil ni. Bagi dia hidup dulu sebagai dia kanak-kanak. Bagi dia seronok dengan zaman kanak-kanak. Bagi dia ada kenangan kanak-kanak ni. Ini saya pesan kepada saya, dan saya ingat sampai sekarang. Dia kata, dan memang sepatutnya untuk mendidik anak-anak perlu kepada ibu dan ayah beri perhatian, duduk dengan anak tersebut. Jangan dipisahkan dengan anak dan ibu tadi dan ayahnya ketika umurnya belum sesuai untuk dipisah. Umur dah sesuai untuk pisah macam umur 13 tahun dan ke atas, maka itu tidak ada masalah lagi. Dan tu sistem yang ada di negara kita tu sistem yang sebenarnya bagus dah dalam sistem perasramaan. Untuk letak dia anak di asrama umur 13 tahun. Ya Allah, ada asrama desa, saya sendiri pun keluaran daripada asrama desa. Asrama desa ni asrama di sekolah-sekolah rendah, daripada umur 11 tahun dah boleh duduk di asrama. Dan saya pernah duduk di asrama umur 11 tahun. 11, 12 sampai saya kena start. Jadi tapi 11 tahun zaman luar tak sama 11 tahun zaman. 11 tahun zaman dulu tak sama dengan 11 tahun. 11 tahun zaman luar kalau tengok balik serupa dengan budak darjah 1 zaman kami. Nampak kecil sangat tak? Bukan sekat badannya kecil, otak pun kecil. Pemikiran pun memang kecil lagi waktu tu. Tak apalah. Tapi
Alhamdulillah saya tak rasa jauh dengan mak ayah. Tak rasa jauh dengan mak ayah, tak rasa asing dengan mak ayah. Alhamdulillah. Dan saya pun tak akan kata mak ayah saya menjauhkan saya daripada kasih sayang, patutnya tak. Malah saya ucap terima kasih. Nah, kerana bagi kepada saya pengalaman yang besar dalam hidup umur 11 tahun tadi. Tapi bukan semua macam tu. Bukan semua macam tu. Ha? Jadi ini zaman Sayyidina Umar. Bagi cuti hari apa? Rabu, Khamis, Jumaat. 3 hari cuti. Nah, 3 hari cuti tadi. Dan kemudian Sayyidina Umar kata apa? Da'a ala man attala. Ala ni da'a ala dengan makna mendoakan keburukan dan ketidakberjayaan kepada orang yang tak ikut sunnah dia. Maqtada bihi as-salafu fil istirahat al-mashru'ah ila yaumina hadha. Kemudian diikuti pada zaman terdahulu, memang orang dulu dia akan cuti hari apa? Rabu, Khamis, Jumaat. Orang dulu dia ambil istirahat Rabu, Khamis, Jumaat. Kita lah yang ambil Jumaat satu. Kalau di Kuala Lumpur satu Ahad. Ya. Orang dulu Rabu, Khamis, Jumaat. 3 hari terus ambil cuti. Cuti istirahat tadi bukan istirahat dengan kosong, tak. Bukan bagi budak-budak tidur, tak. Istirahat ni macam-macam, ada bentuk pergi ke taman, ada muzakarah, ada perbincangan ilmu. Tapi istirahat bagi penuntut ilmu lah. Bukan istirahat tu dengan mana istirahat sungguh. Jadi istirahat, tidur habis semua. Pasang hemok, no? Dah. Istirahat di sini dengan makna tetap dengan ilmu. Lepas tu kata dalam kitab para ulama, kalau kata hari Khamis zaman dulu, mereka akan keluar pergi nuzhah, pergi ke taman-taman, pergi ke bukit, pergi ke berehat-rehat lah. Berehat-rehat untuk ni, kalau orang zaman lah, pergi ke Aman Sentral, contoh gitulah. Bagi dia rehat dah tu. Di Aman Sentral, pergi kedai buku, pergi tengok tu kerehatan bagi penuntut ilmu. Pergi ke maktabah, library dan seumpamanya untuk kerehatan. Kalau rehat dia macam tu, alhamdulillah. Masuk hutan, tengok pokok-pokok, pati kijang, contoh. Itu dibagi kerehatan bagi orang yang terlibat dengan ilmu. Bukan balik rumah bini kedua. Itu tak rehat tu. Itu pening. Penuntut dunia. Itu bukan penuntut ilmu. Baik. Ini kena pakai kan ni? Macam mana ni? Dengar ke? Siapa punya ni? Dengar? Dengar. Boleh ibu ayah semua no? Faham tak ni yang saya cerita ni? Faham. Saya faham sebab zaman lah ni zaman ibu ayah semangat dengan agama. Dia nak anak dia, cucu dia kata kalau boleh nak jadi tok guru. Itu masakan. Jadi daripada umur 3 tahun lagi saya kena bentuk dah jadi tok guru. Tok pun tak tok guru. Tok tak tok guru, tok Wan pun tok garu. Tapi nak anak tok guru. Bagus. Niat bagus, comel-comel. Tapi ikut step. Ikut panduan. Jangan kalut. Karena nanti anak tu akan benci dengan agama disebabkan kita. Dan banyak berlaku macam tu. Banyak berlaku macam tu. Kita nak kalau boleh anak kita ni dia makin semangat lagi nak mengaji. Tapi mengaji tu dia semangat lagi nak mengaji. Semangat lagi nak mengaji. Itu baru betul cara pendidikan tadi. Dan kena ada permainan untuk kanak-kanak. Dia ada falsafatul al'ab di balik. Falsafah permainan. Dan mengaji juga tu. Permainan-permainan untuk kanak-kanak. Kenapa budak-budak ni dia kena main banyak. Dan budak ni ketika dia main, sebenarnya dia tidak main saja. Dia sedang mengambil pengalaman. Jadi kita jangan rosakkan dia dengan permainan-permainan yang merosakkan. Karena pengalaman dia akan rosak nanti. Lepas tu permainan game sebenarnya akan merosakkan ketika, khususnya game online. Kalau game tak online ni kita boleh tahan lagi. Kalau game online yang ada berkaitan dengan orang lain, yang ni boleh merosakkan akal kanak-kanak ni ketika dia bercampur dengan orang yang bukan sebaya dengan dia. Karena yang main tu bukan mesti sebaya dengan dia. Boleh jadi anak kita umur 7 tahun, tapi yang main dengan tu umur 17 tahun. Waktu tu dia maki, dia keluar perkataan-perkataan yang tidak baik. Akhirnya anak tadi, dia terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak baik pada waktu ketika umur tersebut. Dan ini akan kesan dia lama. Karena waktu pembinaan pada ketika tersebut sepatutnya dibina dengan akal yang sihat. Tiba-tiba dia telah bercampur dengan suasana yang tidak sihat. Jadi zaman dulu, kita boleh larang anak kita untuk tidak bercampur dengan kawan-kawan yang tidak baik. Zaman lah, kawan-kawan tadi boleh masuk dalam bilik dia dalam keadaan kawan tu tak ada. Faham tak, Cik? Kawan tu boleh masuk dalam bilik dia. Dalam keadaan dia tak ada pun depan kawan kita. Pada budak. Ini lebih berat lagi. Ini cabaran pada zaman ini. Sebab tu permainan-permainan zaman dulu.
permainan-permainan zaman dulu yang dimain oleh orang-orang zaman dulu, macam kalau kata dam ulang, chess. Walaupun kalau tadi khilaf dalam mazhab para ulama, tapi itu sebenarnya lebih baik pada zaman ini dibandingkan dengan permainan zaman dulu. Chess khilaf di kalangan ulama sebabkan kerana apa? Ilah dia kerana takut melalai. Chess. Kalau tidak melalaikan, maka al-hukmu yaduru ma'a illatih. Hukum berkisar dengan ilahnya. Kalau ilah tadi ternafi, maka tak ada hukum tu. Maka kalau main chess sampai tinggal semayang, tak boleh. Kalau tidak tinggal semayang, dia main chess, maka tidak ada masalah. Nah, mazhab kita hukumnya adalah makruh. Baik makruh tadi li zati atau makruhnya li ghairi. Li ghairi. Bukan li zati. Dia bukan macam makan bawang. Makan bawang putih makruh li zati. Benda makruh li zati ni tak sunat baca bismillah pun. Okey. Sunat baca bismillah. Tak sunat. Kerana dia makruh li zati. Jadi kalau makan petai sama juga macam bawang. Kias dia dengan bawang. Tapi macam syatranj, dia makruhnya li ghairi. Baik kalau kawan tu nak main lawan chess dengan kawan dia, boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Mula jalan askar. Boleh tak? Tak masalah apa. Jangan bagi lalai. Baik, game tu kadang-kadang lebih bagus. Kenapa? Karena dia tidak cakap. Dia nak fikir apa tu. Ya. Kalau daripada awal lagi, bodoh. Bodoh je lah. Gila ke apa ni? Jadi tak. Jarang sangat lah. Jadi dua orang tu memang, dua orang tu tak kira. Itu masalah dia. Itu juga main game ulang langsung. Ada dia panggil falsafatul al'am. Falsafatul al'am. Falsafah permainan. Ini kena ini. Baik. Kita balik semula kepada kita. Wa ba'du fatta'dibu lis-sibyan min awwalin nashwi atammasyani. Jadi pada permulaan tamyiz. Permulaan tamyiz di sini maknanya apa? Kalau kata budak tadi umurnya telah sampai tamyiz, boleh makan sendiri, boleh minum sendiri. Walau umurnya bukan 7 tahun, maka sudah boleh untuk diajarkan adab kepada anak-anak tersebut. Ini zaman dulu diajar macam itu. Mereka akan mengajarkan adab kepada para anak-anak. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam makan bersama dengan anak tiri baginda Rasul. Anak kepada Sayyidatina Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Abu Salamah adalah saudara sesusu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wafat dalam peperangan Uhud. Maka kemudian Nabi berkahwin dengan isteri beliau, Sayyidatuna Ummu Salamah, Ummul Mukminin. Dan Ummul Mukminin ketika wafatnya Abu Salamah, Nabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia memohon doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kesabaran dengan wafatnya suami beliau dan anak beliau pula ramai. Jadi Nabi kata, moga Allah ganti kepada kamu yang lebih baik. Maka dia pun kata, tidak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah ya Rasul. Lepas tu kahwin dengan Nabi. Maka kahwin dengan Nabi, dia kata, sungguh doa Nabi tadi, ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Dia ingat Abu Salamah paling baik lah. Maksudnya dia bandingkan tadi dengan yang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kahwin dengan Nabi, dengan doa Nabi tadi, Nabi kata moga Allah ganti dengan yang lebih baik daripada suami kamu. Digantikan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidak ada ganti, tidak boleh digantikan. Maksudnya Nabi adalah asal. Maka Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam satu hari makan dengan anak tiri beliau. Nabi makan dan kemudian anak tiri tadi duduk dengan Rasulullah waktu nak makan. Dan kemudian dia ambil makanan tadi dengan apa kata Nabi? Nabi kata, ya ulam, sammillah, kul biyaminik, kul mimma yalik. Nabi kata, wahai anakku, wahai anak, sammillah, baca bismillah dulu yang pertama. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, makan yang dekat dengan kamu. Jangan gelojok. Jadi didikkan Nabi kepada kanak-kanak dengan adab. Jadi adab ni mesti bukan mesti dengan kita. Ajak anak kita bukan mesti dengan kita. Bukan mesti, pokoknya waktu umur dah tamyiz, kita kena ajak anak-anak kita. Anak-anak, mai, duduk depan TV. Kok nak buka kitab ni? Qala musannifu rahimahullah. Baik tu budak tu. Tak apa ni, kok ni.
Pak baru mengaji. Pak pun baru je main kelas 4 kali baru. Dia kata dengar tok guru duk qala musannifu rahimahullah wa semua kali. Nak dia kata Arab sikit apa. Aku mengaji qala musannifu ya. Awak tak qala musannifah. Mampu lagi dia. Bukan macam kita. Tak mesti macam kita. Hanya ajak saja. Waktu makan, ajak waktu makan. Waktu berjalan dengan anak tadi, ajak dia cara macam mana bermuamalah dengan orang tua. Ada. Tu ajarannya tu. Takdir kepada sebian ni, waktu budak tadi boleh terima ajaran, ajarkan dia. Jangan waktu tu, orang panggil apa, kita abaikan dia. Contohnya kalau duduk depan orang tua-tua, macam mana nak bagi tahu kepada dia. Ni depan orang tua-tua. Jangan buat macam tu. Tak boleh jalan macam tu saja. Kena tundukkan sikit badan, tanda hormat. Dan kemudian jumpa dengan orang tua-tua. Bila jumpa orang tua-tua, pesan, ni salam. Ni Pak Cik, ni Pak Long. Sebutkan kali. Dan sebutkan kata, ini guru, ini alim, ini kaza. Sebut macam tu. Ini ustaz. Ini apa ni, fulan. Kena sebut macam tu. Ni tak artis, kalau jumpa artis yang artis. Main jumpa ustaz kat pasar raya. Ya, tu ramai nak ikut belakang. Tu jadi gitu. Lagi teruk aja. Para sahabat dulu anak-anak ketika mana mereka balik, Sayyidina Malik ibni Huwairis, sahabat Nabi yang muda, datang belajar dengan Nabi SAW di Madinah. Dan kata beliau, saya melihat Nabi sembahyang dan 20 hari duduk di Madinah. Beliau duduk 20 hari memondok di Madinah bersama dengan para sahabat beliau, datang bertemu dengan Rasulullah SAW. Selepas 20 hari duduk, Nabi panggil. Nabi kata, saya melihat wajah-wajah kalian ni merindukan keluarga. 20 hari ya. Sesungguh memang mereka rindu dah waktu itu. Ni santri saya 4 tahun tak boleh balik. Itu kalau baca hadis itu maksudnya lepas 20 hari boleh balik lah. Tak boleh. Yang tu Rasulullah 20 hari duduk, keluar balik jadi alim terus. Nabi kata apa kepada Sayyidina Malik? Sayyidina Malik ni hadis yang berkenaan dengan solat yang kita dapat sekarang ni, periwayatan tentang solat Nabi adalah daripada beliau. Kalau kita baca hadis bab solat yang sempurna lengkap daripada Sayyidina Malik bin Huwairis. Ajib Sayyidina Malik bin Huwairis. Duduk 20 hari saja hadis solat kita dapat semua. Jadi Sayyidina Malik bin Huwairis, Nabi kata beliau dia datang duduk di Madinah 20 hari dengan Rasulullah. Selepas 20 hari Nabi pun panggil. Nabi pun tanya khabar macam mana kesihatan keluarga, macam mana mak ayah semua sekali. Baik. Kenapa Nabi tanya? Karena Nabi kenal dengan mak ayah dia. Baik, kenapa mereka datang? Karena mereka tidak berpada dengan ilmu bapa dia. Ayah mereka sahabat. Balik ke kampung cerita tentang Rasulullah. Maka anak-anak muda pada waktu itu dan juga anak-anak pada waktu tersebut sangat semangat untuk datang mengaji sekali dengan Rasulullah. Maka itu menyebabkan mereka meninggalkan kampung mereka yang jauh, bermusafir datang ke Madinah Al-Munawwarah, duduk bersama dengan Rasulullah untuk melihat terus Rasulullah. Ini orang panggil apa? Himmah aliyah. Semangat yang tinggi pada anak-anak muda zaman dulu. Jadi macam itu juga perlu dikenalkan anak-anak kita dengan alim. Perlu dikenalkan anak-anak kita dengan para salihin, para awliya Allah Subhanahu wa taala. Moga itu jadi semangat kepada mereka untuk mereka meniru dan menjadi seperti kelompok tersebut. Kenalkan mereka dengan ulama, kenalkan mereka dengan orang-orang yang soleh. Insya-Allah anak kita nanti akan jadi semangat nanti untuk menjadi seperti, dan sebut pula jadi macam itu. Dan sebab tu kata ulama, kalau waktu makan dengan anak-anak, maka antara cara pendidikan ketika makan dengan anak-anak ialah dengan membanyakkan sebutan tentang orang-orang soleh. Cerita orang-orang soleh. Cerita pasal tentang Rasulullah. Cerita adab-adab Nabi ketika makan. Cerita adab para sahabat Nabi. Cerita pasal sahabat Nabi. Apa saja. Jadi ini satu perkara yang perlu ibu ayah ambil berat juga. Lepas tu dia pun kena baca juga pasal sahabat-sahabat Rasul. Dia pun kena dengar juga pasal para Nabi, para awliya, para salihin. Untuk cerita dekat anak-anak waktu ketika makan. Dan jangan makan duduk diam je. Ni anak kita nak cerita sikit pasal pengajian dia tadi, pak marah pula dah. Anak pun duduk makan. Lain lah, nasi penuh mulut, lepas tu sambil sembang, nasi tu maksudnya 4 biji dah duduk masuk dalam pinggan pak tu yang pak marah. Dengan ayak sirap pak tu.
Tidak tahu seperti yang anak tu tadi sekolah ni, masuk 4 biji lah tu. Aku kata budak ni tak cakap bagi habis dulu dalam mulut tu. Bagi habis dulu kunyah dalam mulut tu baru cakap. Bukan larang cakap, tak. Islam tidak melarang untuk anak kita bercakap ketika makan. Tapi sederhana. Jangan terlalu bising, jangan terlalu diam. Terlalu diam, siapa dia? Yahudi. Orang Yahudi dia diam suruh waktu makan. Waktu dia ajak kita pula tu. Etika makan. Lebih hotel kita tengok kalau kita makan. Apa bunyi ting sikit. Malu. Tu daripada mana? Baik, adakah salah kalau kita ikut kata tu Yahudi punya tu tak dalam salah pendidikan etika. Tak kita salah. Cuma tak payah buat teruk. Ya. Padahal tadi juga ting duk tengok kita tu, dia kalau pergi makan kedai mamak sama dia tukar tempat dia pergi duduk tempat prestis sikit, dia kena cedok tak mau bagi bunyi macam ni. Jangan cedok macam ni, bunyi jadi ting terus lah bunyi. Makan jangan habis, tinggal sikit, malu kat orang. Apa ajak ni? Ni tak boleh pakai. Makan kena tinggal sikit, kek pun ambil sikit. Dah sah. Agak silap. Makan sikit je. Kita disuruh makan habis-habis. Tak ada pajak suruh makan tinggal sikit je. Kerak pisang pun buat teruk. Kita ambil pisang buka. Dulu dah mereka kerak macam ni. Kerak macam ni. Buat teruk. Etika. Itu baru dikira prestige. Pakai macam ni sikit. Bubuh tali, bubuh kain kat sini. Pakai. Kita baru dia bagi. Baik, salah kan secara total? Tidak salah secara total. Boleh tak kalau kita nak ikut? Tak ada masalah kalau tidak ada larangan dalam syarak. Kan? Ada larangan dalam syarak. Kita tak kata salah jangan tidak. Tidak salah kalau tidak ada larangan dalam syarak. Dan Nabi kita Muhammad SAW disuruh untuk mukhalafah dengan Yahudi ketika benda tadi disuruh untuk mukhalafah. Ada benda yang tidak mukhalafah tak payah, tak ada masalah. Untuk kita ikuti dan kita buat macam tu tidak ada masalah. Ya, afdalnya makan dengan tangan. Afdalnya macam tu. Tapi kalau nak makan dengan sudu dan garpu dan seumpamanya, maka tidak ada masalah. Tidak ada contoh dengan syarak. Hukumnya adalah harus. Sama. Baik. Kalau orang Yahudi dia makan senyap. Orang Kristian dia makan bising sana. Sembang sampai tak berhenti. Belaga pinggan, belaga cawan, belaga bini orang. Itu buat. Tapi kalau kata Islam sederhana. Khairul umur awsatuha. Tidak terlalu bising, tidak terlalu bising. Jadi makan sembang, tanya khabar, benda yang elok-elok. Karena dengan sebut nama orang soleh turun rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika kita makan. Itu yang diajar oleh Nabi, samillah kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wa kul mimma yali. Ini ajaran kita kepada anak-anak ketika mana bersama dengan mereka, waktu main macam mana nak main, waktu duduk dengan orang dewasa macam mana. Kalau duduk orang tengah duduk sembang, jangan campur contohnya. Kalau nak nyampuk minta izin. Nak bagi pandangan ke apa, minta izin tanya. Kalau tengah duduk sembang, mak ayah sembang, dia duduk kalut dengan duduk kohim mak dia, suruh balik. Jom lah. Mak pula duduk, mana budak-budak balik ni. Tak apalah, kami minta izin balik. Belang kata, tak kata apa. Tak kena kata. Kalau mak dengan ayah tengah sembang, jangan menyampuk. Dan ini tidak ada lagi adab bagi kanak-kanak zaman. Anak-anak zaman lah, kadang tidak ada adab lagi. Anak mak ayah kadang-kadang bercakap berbuih mulut pun tak izin juga. Sebab apa? Sebab tidak dididik sejak daripada usia ni. Dia tak ada dengan nazrah. Dulu mak kita tengok saja. Anak duk buah lah rumah orang, lari mak duk ni. Angguk tu ya. Sup, habis bateri budak tu. Hai, ajaib. Mak tak payah dekah. Tengok kan tu ya. Pergi terus budak tu. Dia tahu dah apa kesan yang akan berlaku selepas. Mak zaman lah, Allahu Akbar. Generasi Alpha dia kata, nanti tak? Alpha no? Memang Alpha tu.
Anak main dia pula pecah rumah orang. Budak-budak biasalah. Jam tu rumah tu kata. Pun macam ni. Kalau main 3 orang macam ni, lingkup beranak rumah tu. Tak baiklah dinding buat daripada batang. Kalau buat daripada kotak rasanya terbang rumah-rumah sekali. Mak tu macam tu. Biasalah anak-anak. Anak-anak kecil biasalah. Dia tengah sekarang ni tengah apa ni? Tengah duduk di mabuk cakap orang KL waktu tu tak tahan. Tengah semangat wajah pada waktu ni. Wajah tu. Jadi kenapa yang apa ni kena biar tu? Dia kena ada tarbiyah bin nazrah. Kena ada ni pandangan mata. Ayah kalau dia tengok anak tadi, dia tengok aja, anak tadi akan takut. Dia bagi jadi macam sulhafah. Kata ulama macam penyu. Penyu dia tarbiyah anak-anak dia dengan tengok saja. Tanpa menyusu. Penyu mai kok mana dia punya puting susu dia? Ibu-ibu. Ada orang Terengganu? Pernah tengok penyu bertelur? Tengok. Penyu ada puting nak bagi susu kat anak dia, mai kok mana? Puting susu. Penyu. Mana ada? Baik macam mana anak penyu tadi membesar? Kata ulama dengan nazrah ibu dia. Dengan pandangan ibu dia. Maksudnya binatang pun ada tarbiyah bin nazrah. Di dalam sufi sebut ni antara tarbiyah yang agung. Tarbiyah dengan pandangan. Waktu guru ketika dia memandang muridnya, ini tarbiyahnya Rasulullah. Para sahabat boleh tahu Nabi suka, Nabi tak suka dengan hanya melihat pandangan mata Nabi. Lihat wajah Nabi, dia beritahu Nabi tak suka. Dan dia tak akan buat benda yang Nabi tak suka. Jadi kalau tengok muka tak apa nak okey pada waktu tu, mereka dah mula berhati-hati. Ada benda tak kena, tak ada apa-apa. Ini dah muka Tok Guru dah berubah dah, dia ulun lagi nak bagi nama. Ini macam riba saya orang ni. Ya. Jadi kalau kata apa ni penyu macam tu. Ini disebut oleh Al-Imam Abdul Qadir Ar-Rifai rahimahullah dalam kitab beliau, dan juga disebut oleh guru kami Maulana Syekh Yusri Hafizahullah. Cerita berkenaan dengan tarbiyah penyu. Penyu dia tarbiyah macam tu. Dan tu dia bila dia menetah anak dia, duduk letakkan telur anak apa ni yang dia bertelur tadi. Bila anak dia dah keluar. Sepanjang waktu ketika mana sebelum anak tadi menetah, ibu penyu ni dia akan buat apa? Dia akan naik setiap masa untuk tengok telur tadi. Dia akan tengok daripada jauh. Tengok, itu dia akan. Katanya dengan penglihatan tadi memberikan gizi kepada anak-anak. Ini tarbiyah yang ajaib yang Allah Ta'ala bagi kepada binatang, diperlihatkan dalam alam kita sekarang. Lepas tu mak ayah kena ada tarbiyah tu. Dia kena ada balik. Jadi anak-anak kalau nampak buah dia ni, hati sikit. Dia tahu dah sekali nak kena gutir teruk dalam kereta. Ni dua habak je nak gutir, haram tak gutir pun. Sekali kalau buat mak gutir lagi. Kata esok buat tak gutir juga. Sekali buat lagi mak gutir. Terus dua habak mak gutir. Gutir tu. Gutir sedah tu, baru dia tahu. Langit tinggi rendah. Rangkat sek-sek burn tu. Naik atas dalam kereta. Wah, teriak dah. Lepas ni esok dia kata, nak buat lagi. Nak kena macam semalam. Cukup. Dia kata berpada dah dengar semalam pun jadi. Tak perlu lagi diulangi balik benda tadi. Pak tak kata apa. Pak bawa kereta kan. Pak ni lebih bahaya lagi. Jenis-jenis apa ni, silent killer ni. Jenis tu paling bahaya dari zaman dulu. Kita paling takut dengan ayah yang tak pernah marah ni. Itu yang paling kita takut ni. Ini anak-anak dulu. Zaman lah, pak tak kata apa. Mak pula tolong tambah. Pak marah, mak marah pak pula. Ini masalah. Pak marah anak marah apa? Satu kesalahan paling besar ketika mana ayah marah anak, mak marah ayah tadi depan anak. Maka ini akan menghilangkan respect dan juga hormatan ayah tadi di depan anak. Dia tak akan baca nanti dah. Ini baru baik pertama ni. Ini satu awalin nashwi. Saya bagi tamhid saja ni, bagi perhatian untuk supaya semua faham pendidikan kita dalam Islam sebenarnya mempunyai peradaban yang luar biasa. Ini saya hari ini hanya baca pendidikan pada zaman Nabi. Sebahagian saja ni, sikit saja ni. Bulan depan saya akan sebutkan pula bagaimana bentuk pendidikan pada zaman Umayyah. Pada zaman
Kesultanan Umayyah. Nanti akan sebut lagi Kesultanan Abbasi. Kemudian setelah itu Kesultanan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Andalus dan seumpamanya. Bagaimana mereka didik anak-anak pada zaman tersebut sehingga terbitnya universiti dan juga madrasah-madrasah yang luar biasa di tempat mereka pada zaman tersebut. Ini kesemuanya adalah menunjukkan bahawa Islam sangat mengambil berat tentang pendidikan terhadap kanak-kanak dan juga wanita khususnya. Ini berbeza dengan peradaban yang terdahulu yang mereka hatta kata para muarrikhin, ahli sejarah menyebutkan pada ketika mana zaman kerajaan Umawi dan seumpamanya mereka memerintah, ketika tersebut di barat wanita dan kanak-kanak masih lagi terbiak. Kerajaan Umawi pada waktu itu telah membina kanak-kanak dengan luar biasa. Sehingga disebutkan dalam sebahagian kisah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, diceritakan tentang bagaimana mereka mempelajari ilmu pada ketika tersebut di madrasah-madrasah pada zaman dahulu. Apa dia ceritanya? Ketika mana mereka masuk ke dalam sekolah, disebut di dalam kitab Khalid ibn al-Walid, disebutkan bahawa beliau telah menahan ataupun menawan Sulaim ibn Amir, kibar tabi'in. Sulaim bin Amir adalah kibar tabi'in yang agung, yang besar, yang ditawan pada ketika mana peperangan oleh Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Sayyidina Khalid Al-Walid menjadikan dia sebagai hamba. Tetapi ketika mana Sayyidina Khalid Al-Walid hadir ke Halab, membawa bersama dengan Sulaim bin Amir, maka qala falamma qadimna ala Abi Bakr radhiyallahu taala anhu ja'alani fil maktab. Jadi bila mana kami datang ataupun sebenarnya Sayyidina Khalid bagi hadiah budak ini, Sulaim ini, kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menjadi khadam kepada Sayyidina Abu Bakar. Apa yang berlaku? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu meletakkan Sulaim di maktab. Maktab ni apa dia? Kitab. Di sekolah. Pergi ke sekolah waktu itu. Wa kana al-muallim yaqulu li, kata Sulaim, muallim pada waktu tersebut mengajar, tengok ni, tariq tadris, cara pedagogi pada zaman sahabat Nabi. Nanti kata beliau, kana al-muallim yaqulu li, muallim kata kepada saya, uktubil mim. Uktubil mim, tulis mim. So saya tulis mim. Tulis mim, tengok. Dia kata, fa idza lam uhsinha qala li dawwirha. Bila aku tak pandai tulis mim, maka guru tadi kata kepada aku, buat bulat. Buat bulat dulu. Ij'alha misla aini bakharah. Jadikan bulat tadi seperti mata kebau, mata lembu. Maka mata lembu jangan ada tengok. Jadi maksudnya sini dikaitkan dengan alam yang ada di depan mata, budak ni pernah tengok. Baik, mata lembu macam mana? Bulat macam tu. Buat bulat macam tu. Jangan sebut bulat saja, bukan budak tu pening bulat. Bulat ni macam-macam jenis bulat. Sparrow apa ada? Bulat melonjong pun ada. Bulat macam mana? Bulat macam mata lembu. Bulat macam bola. Bukan bola. Bola tak bulat. Bola sparrow. Jadi budak ni pun bila disebut Amir, Sayyidina Amir ni, bila disebut Sulaim, maka dia kata ij'alha mudawwaran ataupun daur ka ainil bakharah, seperti mata lembu. Tengok. Jadi kalau nak tulis huruf mim buat mana? Buat macam mata lembu, tarik mim. Jadi budak tu boleh tulis zaman tu. Ini tariq tadris pada zaman tu. Kalau kita tengok macam mana para sahabat dulu mengajar para budak pada waktu ketika tersebut, sebenarnya sangat bagus untuk kita ambil perhatian dengan perhatian. Sayyidina Abi Darda radhiyallahu ta'ala akhir, Sayyidina Abi Darda rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu, beliau di antara yang paling masyhur ketika zaman para ashabul para khalifah khulafa ar-rasyidin. Tak tahu zaman bila, zaman Sayyidina Abu Darda, zaman Sayyidina Umar ataupun Sayyidina Abu Bakar, beliau memimpin majlis Quran di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabi kan? Nah, yang memimpin majlis Quran pada zaman tersebut. Dan bagaimana majlis tadi dipimpin oleh beliau? Kata dalam kitab disebut, karena Abu Darda yunazzimu tullabah wa yuwazzi'uhum fi majmu'ah. Beliau akan membahagikan para murid beliau dalam bentuk kumpulan-kumpulan. Satu kumpulan 10 orang. 10 orang. Dan kemudian ada seorang erdif. Erdif ni apa dia? Tukang ulang balik bacaan. Sayyidina Abu Darda akan duduk di depan, di atas kursi besar.
dan akan melihat bacaan tadi. Dan murid-murid ni akan baca Quran, mengulang hafalan mereka dan membacakan kepada Arif, kepada yang kepala mutalaah tu. Dan setelah mana kalau kepala mutalaah pun tak boleh nak jawab ataupun dia pun tak faham macam mana nak baca, maka akan dirujuk kepada Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu. Dia dengar macam tu. Di sistem pada zaman tersebut ada satu sistem lagi yang dilakukan di sebahagian tempat. Di Mesir dulu pun ada macam tu, iaitu guru akan duduk di depan ni dan murid ni akan datang ramai dan pakat baca semua surah masing-masing. Dan dia boleh tegur semua hak salah dalam majlis. Satu majlis. Kawan ni baca Baqarah, kawan ni baca Ali Imran, kawan ni baca surah Al-Mulk, kawan ni baca sama. Tapi dia boleh tahu ni salah. Ulang balik bacaan. Maksudnya dia boleh dengar semua dalam satu masa. Jadi bila dikumpul balik, berapa ramai orang yang mana ada dalam majlis Sayyidina Abi Darda, dikatakan ada lebih kurang 1,600 lebih orang. 1,600 orang, maksudnya ada majlisnya lebih kurang dalam berapa? Satu majlis, satu lingkungan 10 orang. 1,600 orang berapa lingkungan? 160 lingkungan. 160 lingkungan dalam masjid pada ketika tersebut yang hadir ke majlis Sayyidina Abi Darda untuk mengaji Al-Quran. Dan dengar ceramah, ngaji. Teman tu. Dan ditulis. Dan kemudian setelah wafat Sayyidina Abi Darda digantikan oleh murid beliau setelahnya, iaitu Sayyidina Ibnu Amir. Salah seorang yang membawa qiraat. Ibnu Amir. Maka beliau salah seorang yang memimpin majlis Sayyidina Abi Darda radhiyallahu taala. Ini perkara-perkara ni kita kena tahu sejarah ni untuk apa? Untuk kita tahu bahawa peradaban dalam Islam luar biasa. Sejak daripada zaman Khulafa Ar-Rasyidin dalam memberi perhatian kepada kanak-kanak. Dan ni yang hadir ni kebanyakannya kanak-kanak. 1,600 ni kanak-kanak kebanyakan. Tu hafal Quran, mengulang Quran langsung. Dan ni yang membentuk mereka menjadi generasi yang luar biasa setelahnya. Dan moga-moga kita juga akan mengulang kembali sejarah tersebut, menjadikan generasi kita pada ketika ini menjadi generasi yang luar biasa insya-Allah taala. Jadi adab kita untuk mengajarkan adab kepada para ulama kita, kepada anak-anak ni, faedahnya kata Al-Imam Al-Ahdan radhiyallahu taala anhu, dia kata termasuk adab untuk kita ajar kepada anak-anak ketika kecil adalah adabnya dengan Allah, adab dengan para nabi, adab dengan Al-Quran, adab dengan ilmu, adab dengan ulama, adab dengan masyayikh, orang tua-tua, adab dengan para sahabat, ini para temannya, adab dengan al-azwaj wal aulad, adab dengan isteri, adab dengan anak-anak, adab dengan para murid kalau dia jadi guru, adab dengan sairil fuqara wal masakin. Di antara adab-adab yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Jarhazi dalam syarahan beliau bagi kitab fiqh yang dikarang oleh Al-Imam Al-Jarhazi rahimahullah. Jadi bukan hanya adab makan saja. Tapi kenapa dia ajar adab makan dulu? Karena makan adalah perkara pertama yang akan diminati oleh seorang kanak-kanak yang telah sampai umur. Budak ni ketika mula dia naik umur dia akan suka makan. Waktu tu dia ajar adab makan. Saya pun tahu nak tulis satu kitab berkenaan dengan adab makan. Saya dah tulis kitab berkenaan dengan ni, didikan kanak-kanak. InsyaAllah dalam proses dah siap, dah cetakkan kitab 8 perkara yang perlu dilakukan oleh ibu dan ayah dalam tempoh 7 hari kelahiran anak. Apa benda yang nak kena buat dalam 7 hari kelahiran anak? Ada 8 benda nak kena buat. Saya dah tulis. Yang tu saya terjemah ataupun saya tambah juga sedikit taklid daripada kitab Syekh Amjad Rashid hafizahullah taala. Dalam kitab tu Fathul Wadud. Hukum kenaan dengan ahkamil maulud, hukum-hakam kelahiran kanak-kanak. Ada 7-8 benda yang kena buat dalam masa 7 hari. Ataupun insya-Allah akan sampai dalam 2-3 hari ini akan sampai kitab tersebut di pondok. Nampaknya kita akan baca kitab tersebut insya-Allah. Jadi yang tu ketika dah lahir. Setelah dah lahir, benda 8 tu kena buat. Patutnya baru baca kitab ni. Baru nak didik budak-budak. Cuma satu saya tak tulis lagi. Sebelum beranak budak-budak tu nak kena kahwin ni kan. Kitab nikah tak tulis lagi tu. Soal mana kita tulis pula. Ada dah banyak ulama tulis tapi saja nak buat ramai orang ni. Buat ramai. Jadi tulis bilah. Apa beda buat kan. Jadi apa ni memenuhkan maktabah sebenarnya. Jadi tulis yang tu baru ikut turutan. Saya dah tulis. Saya dah beberapa karangan. Dalam kitab ni saya tulis. Contohnya
Hak yang tadi beranak. Kemudian didik anak-anak. Lepas didik anak-anak, nak didik anak-anak dengan apa dulu yang pertama? Ni, kalau didik dulu. Didik yang pertama, alimu auladakum, kata Nabi, ala salasi qisar, 3 benda. Hubbi nabiyikum. Hubbi nabiyikum, saya dah karang kitab Asy-Syamil, Khulasati Syama'il, cerita bab Nabi SAW. Dan juga saya ada cerita bab sirah Al-Jawahir Nu'lu'iyah fi Alfiyatis Sirah An-Nabawiyah. Itu tak dicetak lagi, ada 1000 bait syair bahasa Melayu yang saya karang berkenaan dengan sirah Nabi SAW. Dan kemudian yang kedua Nabi kata apa? Hubbi ahli baitihi, mencintai ahli keluarga Nabi SAW. Ahli keluarga Nabi itu saya tak tulis lagi lah. Tapi saya tulis kitab berkenaan dengan adab menziarahi para salihin. Dan itu termasuk ahli keluarga Nabi juga, iaitu al-atqiya, yang disebut oleh para ulama al-nabi wal atqiya, jadi para orang soleh. Jadi saya ada kurang kitab juga. Kitabnya Mursyiduz Zuwar ila Ziyaratil Akhyar, yakni adab-adab menziarahi orang-orang soleh. Dan itu ada tulis kitab. Dan kemudian adab pula dah lewat orang akhyar, orang-orang yang soleh, maka kita nak mengaji. Maka saya tulis kita adab bab mengaji, Fathul Muta'ali fi adabil ilmi wa talaqqi. Kemudian ilmu apa nak kena mengaji dulu? Ilmu akidah. Saya dah karang kita akidah, iaitu Manzumatul Tauhid dan Iqdul Farid. Ada 2 kitab akidah yang saya karang. Satu yang peringkat rendah, yang kedua peringkat tinggi sikit daripada peringkat tadi. Itu yang saya ambil daripada Khalidah Bahiyah. Yang pertama saya ambil Manzumatul Tauhid daripada Aqidatul Awam. Kemudian kitab apa lagi nak kena mengaji berkenaan dengan ilmu fiqh dan seumpamanya. Fiqh pun ada sebahagian yang saya karang, kitab seperti Penibak Haid dan seumpamanya, ataupun ada syair yang saya tulis tapi masih tidak dicetak, masih lagi dalam tulisan, itu berkenaan dengan hukum solat dan seumpamanya, ada di karang dan masih tidak keluar. Jadi saya adalah beberapa kitab yang kita karang, tak banyak, tapi ikut turutan tadi untuk pembinaan umat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kawan-kawan saya bagi tadi sebenarnya untuk murid-murid saya lah. Kalau mereka contohnya nanti dah tak ada apa nak mengajar, contohnya nak meneruskan bacaan kita tadi, kalau mereka ikut turutan tu, insyaAllah akan terbina. Apa ni, mengikut turutan proses bermula daripada kanak-kanak dari kecil sehingga mereka nak kena mengaji kita apa. Saya dah tulis kebanyakan daripada tulisan tersebut, menyambung sampai kepada pembinaan kanak-kanak tadi ketika mereka dewasa. Dan moga-moga semua dapat manfaat yang baik daripada pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah pada minggu depan kita akan bertemu lagi. Dan minggu depan, pada bulan depan. Woi, Imam ada apanya? Siap sana. Nanti insyaAllah kita akan bertemu lagi pada pertemuan akan datang. Saya mohon ampun, mohon maaf. Moga-moga Allah Ta'ala berkati dan memberikan kebaikan kepada pihak Masjid Al-Bushra dan juga seluruh para hadirin, ibu ayah, abang, kakak, muslimin dan muslimat, para santri yang hadir di masjid ini. Dan moga Allah memberkati masjid ini dan juga seluruh yang mendirikan dan menjayakan masjid ini, Tuan Imam Ustaz Firdaus dan ahli jawatan kuasa beliau, seluruh yang memajukan rumah Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menjadi tempat yang tidak lagi menjadi yang panggil apa, tidak asing daripada masyarakat, insyaAllah. Jadi moga-moga itu semua akan menjadi mizan hasanat kita semua di akhirat kelak dan akan mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.